Dan pembelajaran berlangsung tanpa Terdapat juga sebilangan pelajar hampir dibuang sekolah. perlu guru bersemuka dengan anak didik. PDPR yang diadakan waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR yang diadakan pada 9 malam dibuat menjadi sebahagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Nur Akilah binti Ziman, pemegang nombor metrik D2020-1094730. Saya merupakan pelajar ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan. Pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Masalah kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar bukanlah satu fenomena baru. Perkara ini sentiasa dibincangkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia serta Jabatan Pendidikan Negeri. Fenomena salah laku dalam kalangan pelajar berkait rapat dengan peranan institusi sekolah. Pihak sekolah bukan sahaja mendidik pelajar dari segi akademik, malahan turut mengasuh pelajar supaya dapat mempraktikkan akhlak yang baik serta dapat mendisiplinkan diri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, salah laku boleh didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Salah laku di sekolah bermaksud perbuatan-perbuatan pelajar yang tidak menjurus kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat banyak aktiviti yang boleh diiktiraf sebagai perbuatan salah laku di sekolah, antaranya ialah ponteng, membuli, mencuri, merokok dan sebagainya. Sekiranya pelajar didapati bersalah, pelajar boleh dihukum oleh pihak pentadbiran dengan hukuman yang sepatutnya. Berikutan dengan penulisan yang telah dilaksanakan, salah laku ponteng menjadi pilihan untuk dikupas berikutan dengan keadaan semasa yang menjurus kepadanya. Ponteng boleh didefinisikan sebagai kelakuan lari daripada tanggungjawab ataupun meninggalkan sebarang pekerjaan tanpa kebenaran. Ponteng sekolah memberi maksud ketidakhadiran pelajar ke sekolah tanpa pengawasan atau pengetahuan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Berikutan dengan wabak COVID-19 yang melanda di negara kita, aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka telah digantikan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Inisiatif ini telah diambil oleh pihak kerajaan sebagai satu langkah bagi mengelakkan para pelajar ketinggalan dalam bidang akademik. Namun, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan yang dapat dikenal pasti dalam melaksanakan langkah tersebut. Antara kekurangan yang dapat dikenal pasti ialah kes ponteng kelas yang menggantikan ponteng sekolah semakin hari semakin meningkat. Terdapat pelbagai alasan yang telah diberikan oleh pelajar berkenaan dengan ketidakhadiran mereka ke kelas secara atas talian. Setelah melaksanakan kajian dengan lebih terperinci, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan bahawa kadar kes ponteng kelas secara atas talian semakin hari semakin meningkat dan ia akan membimbangkan ke semua pihak sekiranya perkara tersebut berlanjutan dari semasa ke semasa. Oleh itu, selain daripada pengenalan, video ini juga akan merungkai masalah, faktor yang mempengaruhi serta langkah-langkah untuk mencegah salah laku ponteng dalam kalangan pelajar sekolah sewaktu melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zandaria binti Muhammad, memegang nombor metrik D2020-109-4984, merupakan pelajar ISMP Pengajian Malaysia. Anda bersama saya dalam mengulas isu yang dapat dikaitkan dengan masalah tingkah laku ponteng kelas secara dalam talian seperti berita yang telah dikabarkan dan dikeluarkan oleh Berita Harian Online yang ditulis oleh Anwar Fatur Rahman dan Muhammad Nasaruddin Parsi, diterbitkan pada Jun 23 tahun 2020 dengan tajuk berita hanya 20 hingga 30% murid ikuti PDP dalam talian. Sesi pembelajaran tidak bersemuka telah dijalankan secara menyeluruh di negara ini. Namun, hanya 20 hingga 30% yang mengikuti PDP dalam talian.
Ini menjadikan negara ini tidak sesuai untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru Muhammad Azizi Hassan berkata, banyak kesulitan dan kesan pelaksanaan PDP seperti itu terhadap tahap pemahaman dan keberkesanan murid ke atas sesuatu subjek. Muhammad Azizi juga berkata, ketika tempoh kawalan pergerakan PKP menerusi pelaksanaan PDP dalam talian, ia mendapati kurang mendapat sambutan dengan peratusan kehadiran murid hanya mencapai 20 hingga 30% pada suatu sesi. Ini menunjukkan penyertaan pelajar sangat rendah sekali. Persoalannya di sini, adakah capaian internet dan peranti yang digunakan masih tidak boleh diselamatkan? Apabila kehadiran murid rendah dalam sesi pembelajaran secara dalam talian, ia akan menjejaskan tumpuan mereka untuk belajar, apatah lagi untuk memahami sesuatu subjek. Secara keseluruhannya, isu-isu yang berkaitan masalah tingkah laku pelajar ponteng kelas seringkali menjadi topik-topik yang hangat diperkatakan dan dibincangkan pada ketika ini. Ini juga menjadikan pembelajaran secara bersemuka merupakan salah satu pilihan dan masih menjadi pilihan pada ketika ini. Sekian saja daripada saya, Nurzana Ria binti Muhammad. Assalamualaikum. Nama saya Asrifah Suhana binti Said, memegang nombor metrik D2021094989. Saya merupakan pelajar ISMP Pengajian Malaysia. Seterusnya, isu yang dapat dikaitkan dengan masalah tingkah laku pelajar ialah seperti dalam berita yang dikeluarkan oleh Malaysia Kini yang ditulis oleh Mahzir Khalid dan telah diterbitkan pada Jun 25, 2021 dengan tajuk berita Ulasan PDPR Mana Muridnya. Berdasarkan kajian Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mendapati kehadiran murid dalam proses PDPR tidak mencapai 80%. Jika diteliti, angka kehadiran yang tidak mencapai 80% itu sebenarnya merupakan satu isu besar dalam proses PDPR secara keseluruhannya. Adakah PDPR tidak lagi mendatangkan kegairahan kepada murid untuk terus belajar secara dalam talian? Atau murid sudah lelah dan penat menghadap skrin, komputer atau gadget untuk mengikuti PDPR? Berikut merupakan persoalan yang timbul setelah lama PDPR diperkenalkan. Saya Clarence Jakil memegang nomor matriks D202010959391 daripada ISMP Biologi. Kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Oleh itu, antara faktor yang menyebabkan pelajar ponteng kelas masa PDPR ialah masalah akses capaian internet. Hasil daripada temu bual bersama responden kami mendapati bahawa kebanyakan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Panglima Abdullah Sempurna Sabah ponteng kelas kerana mereka menghadapi masalah akses capaian internet. Hal ini demikian kerana daerah Sempurna terletak di kawasan luar bandar yang sudah tentunya tidak mempunyai akses capaian internet yang baik. Malah, menurut beliau, akibat capaian internet yang lemah menyebabkan pelajar perlu bergerak ke suatu tempat yang mempunyai capaian internet yang lebih baik semata-mata untuk mengikuti kelas secara dalam talian. Manakala, bagi pelajar yang tinggal di kawasan pulau pula mengalami kekangan untuk mengikuti kelas secara dalam talian kerana tidak mempunyai capaian internet di kawasan mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa masalah akses capaian internet merupakan salah satu faktor penyumbang pelajar ponteng kelas semasa PDPR ini. Seterusnya ialah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan merupakan salah satu punca mengapa pelajar itu ponteng dalam menghadapi pembelajaran dalam talian. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah ibu bapa pelajar yang tidak
bekerja dengan kerajaan ataupun tidak mempunyai pendapatan yang tetap, di mana mereka hanya bekerja sebagai petani, nelayan ataupun berniaga secara kecil-kecilan. Ini akan mewujudkan satu kekangan bagi mereka dalam menyediakan pelbagai keperluan bagi anak-anak mereka untuk menjalani PDPR, misalnya dengan menyediakan telefon pintar, laptop ataupun komputer riba. Saya Muhammad Wajihuddin bin Awang Damit bernombor matrik D202010094712 dari ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan. Peranan sekolah. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam membendung masalah konten kelas PDPR ini ialah dengan melaksanakan perkongsian infografik seperti kesan konten kelas di laman sosial seperti Facebook dan Instagram sekolah setiap hari agar kepala pelajar sentiasa didedahkan dengan kempen-kempen kesedaran ini. Saya Muhammad Nur Hadi bin Muhammad Zamri memegang nombor kad matrik D202010943666. Saya daripada ISMP Pendidikan Islam. Seterusnya, hasil daripada temu bual bersama responden kami, antara langkah yang harus dilaksanakan untuk memastikan masalah tingkah laku pelajar konten kelas secara dalam talian ini dapat diatasi dengan cara ibu bapa perlu memantau setiap gerak-geri anak mereka semasa berada di rumah. Bertepatan dengan pembelajaran yang diadakan secara dalam talian ini, sudah pasti status keberadaan pelajar sepenuhnya berada di rumah. Jadi, ibu bapa perlu mengambil langkah yang rasional dengan memastikan anak-anak menghadiri kelas, sebagai contoh memeriksa jadual kelas mereka setiap hari. Umum di sini mengetahui bahawa ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi, mereka merupakan tonggak utama dalam memastikan masalah tingkah laku pelajar konten kelas secara PDPR ini tidak berlaku. Hai dan salam sejahtera, saya Farhan Jamin memegang nombor kad matrik D202010931222. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya saya akan menyambung dan menyimpulkan apa rakan-rakan saya yang bentangkan tadi. Kesimpulannya, isu masalah tingkah laku ponting kelas telah pun kita kupas bersama. Terdapat beberapa faktor utama yang dihuraikan. Mungkin antara salah satu faktor menyumbang utama kes ponting kelas ini sewaktu PDPR. Setelah itu, langkah penyelesaian juga sudah diutarakan. Langkah yang efektif pasti memberi impak yang positif. Oleh itu, diharap semua pihak berwajib ataupun berkaitan berganding bahu bagi menangani masalah itu sendiri. Individu yang paling penting, yang paling berwajib untuk bertanggungjawab dalam menangani isu ponting kelas ini iaitu pelajar itu sendiri. Jika semua memberi kerjasama dengan baik dan sudah pasti isu ini dapat dikawal, masalah ini juga dapat dikawal dan tidak berlanjutan dan tidak juga berlarutan. Sekian saja pembentangan daripada puluhan kami. Sekian, terima kasih.